Nama aku Man. Kejadian ini berlaku pada aku tahun 2001 dahulu. Masa itu, aku baru saja balik dari tempat kerja aku. Sedang aku berjalan untuk menuju ke rumah. Tiba-tiba aku dapat pesanan daripada sahabat baik aku. Jadi aku pun cepat-cepat mandi dan bersiap-siap untuk keluar pada malam itu. Beginilah keadaan malam minggu. Lepak-lepak sambil berborak perihal kehidupan masing-masing. Macam-macam cerita yang aku sembangkan dengan sahabat baik aku ini. Sehinggalah kelewat malam. Syam, aku balik dulu, okey? Esok nak kena bangun pagi kerja, kata aku pada Syam. Yelah, aku pun nak balik juga ni. Dalam perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba aku terlihat seorang kanak-kanak perempuan di hadapan aku. Aku memberhentikan kereta dan bertanya kepada budak perempuan itu. Nak ke mana ni, dek? Saya nak balik rumah. Kata budak itu. Ingat tak rumah adik dekat mana? Tapi budak itu hanya menggelengkan kepalanya saja. Kalau macam itu, ikut Amal lah, pergi balai polis, okey? Jadi aku pun menumpangkan budak perempuan itu ke balai polis berdekatan. Sedang aku memandu, aku tak tahu entah datang dari mana, tiba-tiba ada bau yang sangat busuk dalam kereta aku. Saya nak balik rumah. Itulah suara yang aku dengar dalam kereta aku pada malam itu. Aku cuba menenangkan diri aku waktu itu sambil membaca ayat-ayat suci. Dari sisi tepi pandangan mata aku dapat lihat benda itu memandang tepat pada aku sambil tersenyum lebar. Nasib baiklah, aku terlihat ada kedai 24 jam yang buka berhampiran. Aku terus menuju ke kedai itu dan masuk untuk membeli sesuatu. Setelah 1 jam lebih, aku duduk di hadapan kedai itu. Aku dapati benda itu sudah tiada di dalam kereta dan aku meneruskan perjalanan untuk pulang ke rumah aku. Rupa-rupanya, setelah aku mencari maklumat tentang jalan yang aku lalui pada malam itu, aku terjumpa berita lama tentang seorang kanak-kanak perempuan mirip muka budak perempuan yang aku jumpa malam itu. Dalam berita itu menyatakan budak wanita itu telah mati dilanggar lari oleh seseorang. Malam itu, tiba-tiba aku terjaga dari tidur kerana merasa lapar. Dan mungkin juga disebabkan cuaca yang agak panas pada malam itu. Oleh kerana itu, aku mengambil keputusan untuk berjalan kaki
mengambil angin malam, menuju ke kedai 24 jam, membeli sesuatu untuk dimakan. Sedang aku berjalan-jalan menuju ke kedai pada malam itu, tanpa aku sedari, ada seseorang yang mengintip aku dari belakang apabila aku sedang berjalan menuju ke kedai. Setibanya aku di kedai 24 jam itu, aku terus mencapai beberapa makanan dan minuman untuk mengalas perut aku. Kemudian aku membayar dan terus keluar menuju ke rumah aku semula. Dalam perjalanan menuju ke rumah itu, baru aku perasan ada seorang lelaki gila berwajah seperti jeb sepatu duduk bersendirian di satu sudut. Namun aku tidak mengendahkannya dan terus berjalan menuju ke rumah. Semasa berjalan itu, aku dapat mendengar terdapat bunyi tapak kaki seseorang mengikuti aku dari belakang. Pada mulanya aku sangkakan orang itu hanya ingin lalu jalan yang sama. Tapi semakin hampir aku dengan rumah aku, orang itu masih tetap di belakang aku. Aku membelok ke kanan, orang itu membelok ke kanan. Aku membelok ke kiri, orang itu pun membelok ke kiri. Jadi aku menoleh ke belakang dan melihat orang gila yang aku lihat tadi melambai-lambaikan tangannya kepada aku. Aku terkejut serta rasa tidak sedar hati dan mencepatkan langkah kaki aku menuju ke rumah. Waktu itu aku juga dapat mendengar langkah kaki orang gila itu juga turut cepat mengejar aku dari belakang. Semakin lama, aku mula merasa semakin marah kepada orang gila itu. Walaupun pada mulanya aku rasa terkejut dan takut, tapi lama-kelamaan disebabkan orang gila itu cuba mengikuti aku dengan berani berhenti dan memarahi orang gila itu. "Kau apa hal? Ikut aku. Kau nak apa?" kata aku kepada orang gila itu. Dan tiba-tiba orang gila itu menunjukkan ke arah makanan dan minuman yang aku beli tadi. Jadi, aku terus mengambil beberapa roti dan satu kotak air minuman dan letakkan di atas jalan. Dan kemudian terus meninggalkan orang gila itu berjalan menuju ke rumah aku. Nasib baik malam itu, orang gila itu tidak mengikuti aku balik ke rumah. Keesokan harinya, aku mendapat berita daripada jiran-jiran bahawa terdapat satu kes ragut telah terjadi di kawasan berhampiran kedai 24 jam itu. Sangkaan aku pasti orang gila yang aku jumpa pada malam kemarin punya angkara. Namun aku silap apabila aku diberitahu bahawa terdapat seorang saksi pada malam kejadian menyatakan beliau melihat orang gila tiba-tiba muncul dan melanyak peragut berkenaan. Siapa sangka, hanya dengan media sosial, aku telah terjumpa dengan seorang wanita yang begitu baik dan sering membantu aku sewaktu aku dalam kesusahan, terutama bab duit. Waktu itu aku masih lagi dalam study di sebuah universiti. Banyak duit yang aku perlukan. Jadi sambil aku study, aku juga membuat kerja part-time untuk menampung study aku. Akhirnya selepas 3 tahun lamanya, aku berjaya menamatkan study aku dan memperoleh keputusan yang cemerlang.
Oleh kerana aku ingin berkongsi berita gembira ini dengan awet aku mengambil keputusan untuk membuat video call dengan awet aku buat pertama kalinya. Perasaan aku mula berubah daripada excited menjadi terkejut apabila melihat wajah awet aku yang sebenar buat pertama kalinya. Dengan segera aku menamatkan video call itu. Kemudian muncul mesej bergambar dengan kata-kata love you, jaga diri sayang dari awet aku itu. Aku cepat-cepat menutup handphone aku. Aku jadi buntu, takut, terkejut dan macam-macam lagi perasaan. Seolah-olah semua yang jadi ini seperti mimpi ngeri di dalam hidup aku. Mesej demi mesej aku terima dari awet aku itu. Namun aku tidak membalasnya. Dan bila dia nak video call aku pun aku tak menjawabnya, kerana aku takut melihat wajahnya. Hari berlalu pergi. Nombor handphone lama aku telah tukar kepada yang baru selepas aku meminta maaf kepada awet aku dan memutuskan berhubungan. Kini aku sudah berjaya mempunyai rumah, kereta dan lain-lain kepunyaan aku sendiri. Namun tanpa diduga, syarikat tempat aku kerja itu rupa-rupanya merupakan syarikat milik ex awet aku dahulu. On the way balik kerja Jumaat lalu, Syafiq mengajak Amir untuk pergi memancing di sebuah sungai. Amir menyatakan bahawa beliau okey sahaja kerana tidak ada apa-apa perkara yang mahu dibuat hujung minggu ini. Esok harinya, Syafiq menjemput Amir di rumahnya dan mereka bersarapan dahulu sebelum pergi memancing ikan. Umpan terus saja dibalik sebaik sampai di tempat memancing, kerana perasaan teruja setelah sekian lama tidak pergi memancing. Seekor demi seekor ikan mereka berjaya mendaratkan, dari saiz yang kecil hinggalah ke saiz yang besar. Kemudian Amir bergambar dengan ikan yang diperolehnya dan mengupload ke dalam media sosial milik peribadi. Tiba-tiba seorang sahabat media sosial mereka, iaitu Malik Darus, memberi komen supaya mereka berdua pulang ke rumah dengan segera. Namun Syafiq dan Amir tidak mengendahkan dan terus memancing sehingga kelewat senja. Sedang mereka bersiap-siap berkemas untuk pulang ke rumah, tiba-tiba
mereka terdengar suara mengilai dari arah hutan berhampiran. Jadi dengan pantas mereka masuk ke dalam kereta. "Alamak, enjin tak hidup pula dah," kata Syafiq dalam keadaan yang cemas. "Baca bismillah bro, bismillah," balas Amir dengan nada yang tegas. Dan kemudian enjin berjaya dihidupkan. Sedang Syafiq mengundurkan keretanya untuk keluar dari hutan itu. Tiba-tiba muncul Pontianak di hadapan mereka berdua. Dengan wajah yang begitu menyeramkan, mengejar mereka dengan pantas sekali sambil mengilai-ngilai. Syafiq terus mengundurkan keretanya, kemudian menarik handbrake dan membelokkan tayar kereta. Kemudian terus meninggalkan tempat itu dengan segera.